Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi Yaumul Jumaah ini yang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat itu, dan menjadikan dengan asbab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dengan kefahaman yang benar dan sempurna, seperti mana yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quranul Karim dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang bermaksud, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, yakni adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang terangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menyatakan tentang ayat ini. Beliau menyatakan bahawa ayat ini dan ayat selepasnya dan juga ayat selepasnya lagi merupakan ayat yang mengakhiri surah ini, iaitu berkenaan dengan ayat-ayat
yang menyentuh tentang ilmu al-fara'id, dan ia merupakan suatu yang dapat diistimbatkan daripada ayat-ayat tersebut. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ilmu al-fara'id ini adalah merupakan hadis-hadis yang mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Kita dapat lihat di dalam Islam terdapat galakan untuk kita mempelajari ilmu al-fara'id, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ilmu thalathah wa ma siwa dhalika fahuwa fadl, ayatun muhkamah aw ghairu mansukhah aw sunnatun qa'imah ay thabitah aw fariidah 'adilah ay 'adilah fi qismatiha baina ashabiha. Yang bermaksud ilmu itu ada 3. Adapun yang selain daripada itu merupakan suatu kelebihan, iaitu ayah muhkamah dan sunnah qaimah dan juga fariidah 'adilah, iaitu ilmu berkenaan dengan Al-Quran, juga berkenaan dengan As-Sunnah, dan juga ilmu berkenaan dengan harta pusaka yang adil dalam pemberiannya atau pengagihannya antara orang-orang yang berhak di dalamnya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul fara'id wa 'allimuhu an-nas fa innahu nisful 'ilm wa huwa awwalu syai'in yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Bermaksud, pelajarilah kamu tentang ilmu al-fara'id dan ajarkanlah ia kepada orang lain, kerana ia adalah setengah daripada ilmu, nisful 'ilm, dan ia merupakan ilmu yang pertama akan dilupakan dan ilmu pertama yang akan dicabut daripada umatku. Kemudian Imam Ibn Katsir mengatakan, Al-Bukhari meriwayatkan ketika mentafsirkan ayat ini, an Jabir bin Abdullah qala 'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr fi Bani Salamah mashiyaini fawajadani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la aqilu shay'a fada'a bima'in فتوضأ منه ثم رشع علي فأفقت فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في مالي فنزلت يوصيكم الله في أولادكم الآية. Yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar melawatku atau menziarahiku ketika aku sakit di Bani Salamah dalam keadaan kedua-duanya berjalan kaki. Lalu Nabi mendapati aku tidak sedar. Lalu baginda berdoa dengan menggunakan air dan Nabi berwuduk dengan air tersebut. Kemudian baginda merenjis-renjiskannya ke atasku dan lalu aku terjaga. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau hendak perintahkan atau hendak menyuruh aku lakukan pada hartaku? Maka Allah menurunkan ayat yang sedang kita baca ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah yusikum daripada kalimah al-wasiyah yang bermaksud ya'murukum amran muakkada, iaitu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kamu dengan suatu perintah yang tegas. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu dengan suatu perintah yang tegas tentang urusan pewarisan bagi anak-anak kamu setelah kematian kamu, bahawa bahagian anak-anak lelaki dalam hal pusaka sama dengan 2 bahagian anak-anak perempuan, ataupun bahagian 2 orang anak perempuan. Dan kita lihat dalam ayat ini Allah memulakan ayat ini dengan atau hukum-hukum berkenaan dengan harta pusaka ini atau pembahagian pusaka ini dengan kalimah yusikum sebagai suatu seruan agar kita mengambil berat tentang hal ini dan untuk menunjukkan kepada kita akan kewajipan dalam menyempurnakan atau bersegera menyempurnakan perintah ataupun menyempurnakan urusan pembahagian harta setelah kematian pemiliknya. Maka kalimah al-wasiyah ataupun kata-kata kerja yang terbit daripadanya, jika datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah merupakan suatu yang tegas dan suatu yang membawa maksud kewajipan yang kuat perintahnya. Dan kita dapati dalam ayat ini Allah menyebutkan dan Allah memulakan pewarisan atau hukum berkenaan dengan faraid ini
tentang atau menyentuh tentang harta ataupun tentang hak bagi anak-anak. Kerana anak-anak merupakan golongan yang paling disayangi bagi manusia, dan kerana hubungan manusia dengan anak-anaknya itu adalah merupakan hubungan yang lebih kuat, yang lebih rapat daripada hubungannya dengan insan yang lain. Sementara Allah berfirman lagi, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, bahkan menentukan bahawa bahagian seorang anak lelaki itu adalah 2 kali ganda bahagian anak perempuan. Mengapa? Dan ini selalu dipersoalkan oleh masyarakat, dan kadang-kadang ia lebih difahami secara emosi tanpa melihat hikmah yang sebenarnya. Apakah hikmah Allah menjadikan bahagian anak lelaki bersamaan dengan bersamaan dengan bahagian 2 orang anak perempuan? Kerana tanggungjawab menguruskan ataupun tanggungjawab keuangan bagi anak perempuan itu atau bagi golongan wanita itu adalah sedikit tanggungannya berbanding dengan lelaki. Kerana orang lelaki atau golongan lelaki dipertanggungjawabkan untuk memberikan nafkah, bukan sahaja untuk dirinya tetapi juga untuk anak-anaknya, bukan saja untuk anak-anaknya tetapi untuk isterinya, dan bukan saja untuk isterinya tetapi semua yang di bawah tanggungannya. Sedangkan wanita ataupun perempuan, bahagiannya adalah khas atau tertentu untuk dirinya sahaja, tidak dikongsi, tidak ada bahagian untuk orang lain. Maka itulah hikmah ilahiyah, hikmah ketuhanan yang perlu kita faham daripada hukum ini. Maka dengan ini jelaslah kepada kita betapa Islam itu memuliakan golongan wanita dengan kemuliaan yang sebenar. Apabila Islam memberikan kepada wanita bahagian yang khusus untuk dirinya daripada pembahagian harta pusaka itu, sedangkan pada zaman jahiliyah wanita sama sekali tidak berhak untuk diberikan ataupun tidak berhak untuk diwariskan sebarang harta kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan bagaimana Allah menggunakan frasa lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi lelaki itu atau bagi anak-anak lelaki itu seperti bahagian 2 orang anak perempuan, atau menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Allah tidak menyebutkan lidzakari dhi'fu nasibil untha. Allah tidak menyebut bagi lelaki itu gandaan bahagian wanita, kerana gandaan itu boleh sahaja sama ada difahami 2 kali, mana berganda 2 atau berganda 3 dan sebagainya, maka ia tidak benar sama sekali. Dan Allah tidak juga mengatakan lil unthayaini mithlu hadhiz zakar ataupun lil untha nisfu hadhiz zakar. Bermaksud Allah tidak juga menyebut bagi 2 orang anak perempuan itu bahagiannya seperti 1 bahagian anak lelaki. Allah juga tidak menyebut bagi bahagian seorang anak perempuan itu separuh bahagian seorang anak lelaki. Walaupun ketiga-tiga frasa itu mungkin boleh difahami dengan maksud yang sama, iaitu orang lelaki lebih atau anak lelaki lebih daripada anak perempuan 2 kali. Maka apa hikmahnya? Kerana maksud yang tersirat itu ialah untuk menyatakan ataupun untuk mendahulukan az-zakar, iaitu anak lelaki, untuk menjelaskan kelebihannya dan keistimewaannya berbanding anak perempuan. Maka penggunaan frasa lidzakari mithlu hadzil unthayain ini tidak boleh untuk ditukar dengan frasa yang lain yang mungkin membawa kepada makna yang sama tetapi tidak serupa. InsyaAllah akan kita lihat lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.